Dalam video kali ini, kita nak buat analisis pencapaian tim-tim dalam EPL. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video ni kita nak buat sambungan daripada part 1 kepada part 2. Hari ni part 3 pula. Kita nak buat analisis pencapaian tim-tim dalam EPL daripada nombor 10 sampailah ke nombor 6. Siapa-siapa yang tak tengok lagi part 1 iaitu pasukan nombor 20 sampai pasukan 16, boleh pergi tengok. Part 2 pun dah ada dah. By the way, semalam tanah kepada pasukan Malaysia dah menang 10-0 ke atas Papua New Guinea. Kalau hampa nak tahu, Malaysia juga pernah menang game dengan 10 gol, iaitu lawan dengan pasukan yang sama iaitu Papua New Guinea. Tak silap aku lama dah lah. Malaysia menang dengan mereka 10-1. Dan kalau hampa nak tahu, dengan kekalahan 10-0 mereka dekat pasukan Malaysia semalam, tu menjadi kekalahan terbesar dalam sejarah bola sepak mereka. Tapi ni bukan kemenangan terbesar dalam sejarah bola sepak Malaysia lah, sebab Malaysia pernah menang dengan skor lagi besar lagi, iaitu lawan dengan pasukan Filipina. Dan kalau hampa nak tengok review antara perlawanan Malaysia dan juga Papua New Guinea, hampa boleh tengok kat TikTok aku lah. Aku buat review dekat situ. So tak mau cakap banyak, kita nak masuk tim nombor 10 dulu. Tim nombor 10 adalah pasukan Fulham. Prestasi mereka pada musim ni aku letakkan 6/10, tapi prestasi mereka berdasarkan daripada musim lepas aku letak 10/10. Sebab hampa kena ingat mereka ni adalah pendatang baru daripada Championship. Hampa mesti lupa kan? Sebab jujur lah, kalau aku tengok EPL musim ni, aku just teringat berdemak dengan Nottingham Forest je pendatang baru. Fulham ni macam mereka dah main lama dah dalam EPL, sedangkan mereka baru main EPL je musim ni. Punca dah tak lain tak bukanlah taktikal Marco Silva betul-betul fleksibel, dan juga strategi transfer mereka yang berjaya. Mereka dapat gantikan pemain macam Fabio Carvalho yang pindah ke pasukan Liverpool, dengan transfer yang murah juga daripada Manchester United dapatkan Andreas Pereira, dan banyak lagi signing-signing yang berjaya yang mereka buat. Dan best moment untuk pasukan Fulham aku rasa adalah kemenangan 5-3 mereka ke atas pasukan Leicester City. Mereka lead sampai 4-0 kena ligan, tapi lalah kali mereka menang 5-3 juga. Best player untuk Fulham pada musim ni aku rasa banyak kita boleh pilih. Antara dia adalah Willian, João Palhinha, Andreas Pereira dan juga Alexander Mitrovic, dan seorang lagi Berleno. Tapi aku rasa aku pilih Alexander Mitrovic lah. Dia ada contribution 14 gol dalam EPL musim ni. Dan worst player aku rasa adalah Layvin Kurzawa. Dia diloankan daripada pasukan Paris Saint-Germain, main dekat pasukan Fulham, just buat 3 kali penampilan je pada musim ni. Dan best transfer tak lain tak bukanlah, macam aku letakkan dalam antara 5 transfer terbaik dalam EPL pada musim ni, aku letakkan juga best transfer untuk pasukan Fulham, iaitu Berleno. Datang dengan harga cukup murah, tapi jadi goalkeeper yang cukup-cukup kebal bersama pasukan Fulham. Musim ni dia catatkan save percentage kedua paling tinggi dalam EPL, dan dia juga berjaya catatkan 8 clean sheet pada musim ni. Dan worst transfer macam worst player tadi juga, aku letak Layvin Kurzawa. Nasib baiklah dia main loan je. Upgrade ataupun penambahbaikan, kalau aku tak silap, mereka ni tak sambung lagi kontrak Willian. Walaupun mereka dapatkan Willian ni secara free transfer je, tapi mereka ni waktu tu mereka bagi kontrak jangka masa pendek. Dan aku rasa Willian patut disambung kontrak, sebab dia adalah antara key player pada musim ni. Ataupun kalau mereka tak mahu sambung kontrak dah, mereka kena cari winger lagi bagus. So kita masuk ke tim nombor 9 pula, iaitu pasukan Brentford. Brentford rating penampilan mereka musim ni aku letak 7/10, dan prestasi mereka berdasarkan musim lepas aku letak 9/10. Selalu tim yang masuk EPL waktu first season memang mereka ni akan perform. Mereka ni akan berjaya lepasi penyingkiran sebab mereka ni hype kan. Dan musim lepas Brentford berjaya lepasi penyingkiran, bukan saja berjaya lepasi penyingkiran, mereka berjaya finish nombor 13 dalam liga. Tapi kalau hampa nak tahu, tim-tim yang baru promoted dalam EPL ni, mereka ada satu sindrom tau, iaitu sindrom musim kedua, di mana musim kedua lah baru jadi ujian sebenar untuk mereka. Tapi Brentford berjaya menafikan semua benda tu, dan bukan setakat menafikan benda tu, mereka ni finish dekat top 10 pula. Top 10 nombor 9. Dan punca dia adalah Thomas Frank lah, coach mereka yang pandai atur taktik. Dan satu lagi, pasukan Brentford ni mereka ada spesialis daripada segi set piece. Kalau hampa nak tahu, musim ni pasukan Brentford adalah pasukan yang paling skor banyak gol daripada segi set piece, iaitu 19 gol. Lebih daripada juara EPL, lebih daripada pasukan yang hampir jadi juara Arsenal. Dan best moment untuk pasukan Brentford aku rasa mereka kalahkan pasukan Manchester City dekat Etihad lah. Yang mereka kalahkan dekat home mereka tu, tak boleh nak kata apa dah. Player-player MC semua dah mabuk todi lah. Mereka dah target nak FA Cup dengan UCL je waktu tu. Tapi dekat Etihad tu, game tu memang rancak gila. Gol last minute daripada Tony pula berjaya kalahkan pasukan Manchester City dekat Etihad. Dan best player untuk pasukan Brentford musim ni tak lain tak bukanlah Ivan Toney. Walaupun member dah kena ban dah sampai separuh musim depan, tapi dia tetap best player pasukan Brentford pada musim ni, berjaya skor 20 gol dalam EPL. Lebih daripada player yang kita hype untuk dapatkan Ballon d'Or. Bukan kita lah fan MU je yang hype, iaitu Marcus Rashford.
lebih daripada Mohamed Salah dekat Liverpool. So Ivan Toney musim ni memang overachieve gila lah dekat pasukan Brentford. Dan worst player aku letak Kyle Lewis-Potter sebab dia ni adalah signing termahal pasukan Brentford pada musim ni. Tapi winger ni gagal nak masuk dalam first E, just main 10 kali je musim ni. Dan best transfer aku letak Ben Mee, iaitu dia dapatkan just free je daripada pasukan beli. Dia ni catat 37 solid penampilan EPL dan dia ni seorang pemain pertahanan tau. Berjaya juga skor 3 gol dan juga buat 2 assist. Dan worst transfer macam worst player tadi aku letak Kyle Lewis-Potter. Dan upgrade untuk penambahbaikan pada musim depan tak lain tak bukanlah aku rasa mereka kena cari striker baru untuk gantikan peranan Ivan Toney ni buat sementara waktu. Sebab sampai separuh musim tau Toney tak boleh main. Dan Toney adalah antara sumber goal scoring mereka. So kalau mereka hilang Toney ni memang rasa gila lah. So kita masuk tim nombor 8 iaitu tim yang tak ada piala, iaitu pasukan Spurs. Tim lain pun tak ada piala juga, tapi tim Spurs ni memang spesialis daripada tak menang piala. Prestasi dia musim ni sangat teruk, aku letak 5/10 je. Dan prestasi dia berdasarkan musim lepas pun mereka masuk UCL tapi tak adalah bagus sangat prestasi mereka. Aku letak 3/10 musim ni. Punca dia adalah pemecatan Conte dan mereka ni tak dapat cari pengganti yang sesuai. Aku rasa kalau nak pecat Conte tu, carilah pengganti dulu. Ni pergi pecat je, lepas tu cari pengganti tak jumpa. Dan best moment untuk pasukan Spurs, walaupun aku rasa mereka ni ada lagi kemenangan besar, aku rasa kemenangan 4-3 ke atas pasukan Leeds United adalah best moment untuk mereka musim ni. Sebab game tu memang rancak tau kalau siapa yang tengok. 3 kali Leeds United leading, tapi lalah kali pasukan Spurs yang berjaya menang game tu dengan keputusan 4-3. Best play untuk Spurs tak lain tak bukanlah Harry Kane, 30 gol EPL dalam musim ni dengan pasukan yang teruk macam ni. Worst player walaupun ramai kata Richarlison, aku nak letakkan Eric Dier, iaitu Harry Maguire pasukan Spurs. Banyak buat mistake pada musim ni. Dia main marking senang loss dan memang kena diganti dengan cepatlah oleh pasukan Spurs. Kalau mereka ni nak staykan lagi dia ni, aku tak tahulah macam mana. Eloklah ambil Maguire dekat MU tu pairkan dengan Eric Dier, lingkup terus Spurs. Best transfer aku rasa tak ada kot, tapi aku rasa antara best lah, macam lebih sikit lah, bagus sikit lah. Mereka pemenangkan transfer Romero yang loan kat musim lepas. Worst transfer aku rasa ada 2. Yang pertama adalah Richarlison. Dia skor 1 gol je EPL pada musim ni, iaitu gol lawan Liverpool tu lah, gol last minute, lepas tu kena balik last minute. Dan yang kedua aku rasa adalah Bissouma. Sayang mak, member main dengan harga yang murah tapi tak dapat perform. Tapi aku tengok setiap kali dia main okey je, cuma dia ni jarang dapat main. Mungkin lah next season Postecoglou boleh try pakai dia. Untuk upgrade untuk pasukan Spurs, aku rasa mereka ni kena cuba kekalkan Kane. Tapi aku rasa dah lah tu dengan Kane. Lepas kalau Kane kan pergi kelab lain bagi dia menang trofi. Ataupun kalau mereka ni gagal untuk staykan Kane, aku nak tengok macam mana Postecoglou ni dia nak orbitkan Richarlison jadi striker tengah. Dan satu lagi, perbaiki masalah midfield dekat pasukan Spurs. Lah midfield pasukan Spurs elok tak silap aku waktu tu sebelum bertangku injured. Lepas bertangku injured memang terabak midfield pasukan Spurs. Dan ni memang kerja berat lah untuk Postecoglou. Dan kita tengok pula tim dekat nombor 7 iaitu pasukan Aston Villa. Prestasi mereka musim ni memang sangat-sangat bagus, aku letak 9/10. Dan prestasi mereka berdasarkan musim lepas aku letak 10/10. Tak ada siapa pun expect mereka ni akan finish dekat tempat Europe kali ni. Mereka dapat main dekat Europe pada musim lepas setelah sekian lama tak dapat main. Last mereka main adalah pada musim 2010-2011. Dan best moment untuk pasukan Aston Villa aku rasa adalah kedatangan Unai Emery dekat pasukan Aston Villa. Sebab kedatangan dia ni lah telah buatkan Aston Villa yang waktu Steven Gerrard struggle pada awal musim dilupakan terus. Dan dia ni telah berjaya kembalikan prestasi striker macam Oli Watkins untuk jadi pemain lagi bagus. Sebab sebelum kedatangan Unai Emery, Oli Watkins just skor 1 gol je tau. Tapi selepas kedatangan Unai Emery, Oli Watkins finish EPL dengan skor 15 gol. Dan best play untuk pasukan Aston Villa pada musim ni tak lain tak bukanlah adalah aku letakkan Oli Watkins. What a comeback daripada dia, 15 gol EPL pada musim ni. Ataupun kemungkinan seorang lagi Douglas Luiz, engine dekat midfield pasukan Aston Villa musim ni. Worst player aku boleh kata Philippe Coutinho. Ataupun seorang lagi player iaitu Diego Carlos, centre back kebal yang mereka dapatkan dengan signing termahal mereka pada musim ni. Tapi dia semain 3 kali je musim ni disebabkan kecederaan. Dan best transfer aku rasa ada Boubacar Kamara kot, sebab mereka dapat dia ni secara percuma je. Dan dia telah buktikan kualiti dia memang cukup bagus untuk main dekat Aston Villa. Tapi dia ni tak adalah bagus sangat musim ni, cuma dia boleh kata good signing lah sebab dia free transfer. Untuk worst transfer macam aku kata lah, worst player tadi Diego Carlos. Upgrade musim depan aku rasa mereka ni kena cepat-cepat isi squad depth mereka. Sebab apa? Sebab musim depan mereka main dekat Europe. Aku tak mahu mereka terlalu fokus dekat Europe macam pasukan West Ham. Memanglah pasukan West Ham mereka ni dapat menang piala, tapi mereka ni kena secure tempat dalam EPL sampai dekat last minute. So tu aku tak mahu Aston Villa jadi macam tu. So kita masuk ke pasukan terakhir dalam video kali ni iaitu pasukan Brighton.
Brighton musim ni aku bagi pencapaian mereka adalah 9/10 dan prestasi mereka musim ni berdasarkan musim lepas adalah 10/10. Dapat layak ke Europe buat pertama kali dalam sejarah bola sepak mereka. Dan punca kenaikan mereka ni tak lain tak bukanlah adalah Roberto De Zerbi. Kita tak nafikan Graham Potter musim lepas dekat pasukan Brighton pun adalah seorang jurulatih sangat bagus. Dan musim ni pun sebelum Graham Potter main dekat Chelsea, waktu tu dia jadi coach Brighton, mereka ni dekat top 4 time tu. Tapi dengan kedatangan Roberto De Zerbi, aku rasa menambah lagi rencah rasa dekat pasukan Brighton. Aku rasa best moment untuk pasukan Brighton musim ni adalah mereka kalahkan pasukan Arsenal dekat Emirates. Sebab Arsenal adalah antara pasukan yang kebal tau dekat home. Tapi macam tu je ada petitik Arsenal 3-0. Tapi tentu ada alasan lah pasukan Arsenal, sebab tentu Arteta dah tak ada semangat dah nak main. Nak main pula nak atok tim. Dan best player aku rasa adalah player Liverpool pada musim lepas, iaitu Alexis McAllister. Top scorer untuk pasukan Brighton pada musim ni. Walaupun dia ni tak banyak assist untuk pasukan Brighton, tapi hang tengok cara dia main, dia ni memang sangat penting untuk pasukan Brighton. Dan worst player aku rasa tak ada kot, sebab semua pemain bermain dengan baik. Setiap kali mereka ni diturunkan, mereka ni tahu mereka nak buat apa. Dan best transfer aku letak Estupinan lah. Walaupun ada lagi pemain macam Julio Enciso yang main dengan harga yang lagi murah, Estupinan adalah signing termahal pasukan Brighton musim ni tau, tapi tak sampai 20 juta euro pun. Tapi Brighton buat kerja yang baik tau. Mereka gantikan pemain yang dijual mereka dengan harga yang mahal kepada pasukan Chelsea, iaitu Marc Cucurella, dengan pemain tak sampai 20 juta pun pada musim ni. Dan lagi baik dia perform pula. Sebab aku rasa import Estupinan dalam tim ni memang sangat-sangat besar tau. Hang bayarlah kalau Estupinan tak ada, siapa nak ganti tempat dia? Hang tengok Julio Enciso walaupun dia perform dekat bahagian wing, ada je player macam Kaoru Mitoma boleh ganti dia, macam Pascal Gross, macam Solimac. Tapi kalau Estupinan tak perform, macam mana dia nak bagi import dalam pasukan? Dan aku rasa tak ada siapa pun boleh ganti dia dekat tempat tu. So itulah aku rasa import Estupinan ni dalam pasukan Brighton memang sangat-sangat besar. Dan worst transfer aku rasa tak ada lah worst. Dia ni bagus je musim ni, tapi aku rasa dia ni adalah pemain paling kurang bagi import lah dalam pasukan, iaitu Billy Gilmour. Setakat lah dia ni bukan transfer berjaya untuk pasukan Brighton, tapi aku rasa dengan next season dengan pembagian McAllister, aku rasa mungkinlah Billy Gilmour ni ada chance untuk menyeram musim depan. Untuk upgrade pasukan Brighton, mereka dah buat pun, aku tak payah nak suruh. Sebelum start lagi transfer window, mereka dah sign 3 player tau. Yang pertama adalah Joe Pedro daripada pasukan Watford, yang kedua James Milner daripada pasukan Liverpool, yang ketiga Muhammad Dahoud daripada pasukan Dortmund. 3 player ni adalah 3 pemain sangat-sangat berkualiti. Lagi-lagi dapat dekat tangan Roberto De Zerbi pula, aku rasa memang meletup lah daripada 3 ni. So itulah next video aku rasa memang sangat-sangat interesting. Kita nak bahas 5 tim teratas dalam EPL, iaitu pasukan Manchester City, Arsenal, pasukan Manchester United, Newcastle dan juga pasukan Liverpool. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa subscribe tau. Kita sedang menuju ke 100,000 subscriber dan kita juga ada second channel iaitu Pala Bola News. Hampa boleh subscribe channel tu. Channel tu berbeza dengan channel ni, iaitu channel tu berasaskan berita. Channel ni kita sembang santai-santai je. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum. Depa ni kena secure tempat dalam EPL sampai dekat last minute. So kita tak mau. Awak ni. Aduh, karang tak dok pula.